السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على الله توكلنا، ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم، علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم فقهنا جميعا في الدين، وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. Alhamdulillah Ibu, kita dapat bersama dalam halaqah kita lagi pagi ini dengan izin Allah dan rahmatnya. Mari kita sama-sama mula majlis kita dengan tilawah ayat kita nak belajar dalam surah Al-Haqqah insya-Allah. Dan ini kita masuk ayat yang ke 13 dan kita akan baca sampai di ayat 17 insya-Allah. 17 kemudian sampai 18 lah insya-Allah. Nah. Biasa kita tilawah bersama insya-Allah. Nah. Baca sekaligus ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الحمد لله. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, jadilah bacaan kami, pendengaran dan bacaan
pengajian kami ni, ya Allah, keberkatan, taufik, hidayah, rahmah pada kami, ya Allah, kemudahan pada kami juga, ya Allah, dalam beramal dengan apa yang kami belajar, kami dengar pagi ni, ya Allah, khasnya dalam surah Al-Haqqah, beberapa ayat dalam surah Al-Haqqah ini, insya-Allah. Alhamdulillah, Ibu. Itulah beberapa ayat kita baca dan kita akan cuba memahaminya, insya-Allah, di pagi ni, nah, di masa kita mula pagi kita dengan halaqah kita, insya-Allah. Nah, alhamdulillah. Dengan wahyu Allah. Mudah-mudahan Allah Taala, Allah lah Subhanahu Wa Taala rahmat kita dengan ayat-ayat yang kita baca ni, insya-Allah. Amin ya Rabb. Allah takut nak baca ayat ni, Ibu. Nah, oleh kerana ayat kita mula surah ini, nama dia surah Al-Haqqah. Nama dia nama kiamat dah, surah kiamat. Nah, surah kiamat. Kita ngaji dah baru ni kata bila Allah SWT sebut, nah, mula-mula tu ayat kata kiamat. Apa dia kiamat? Kamu kena tahu mana kiamat tu? Banyak tu ya. Nah, tu ayat 3 ayat dah. Kamu ni tu berhenti sekat tu. Nah, berhenti sekat tu, dia sekat tu hari kiamat. Lalu tu ayat cerita orang tak percaya pada hari kiamat. Nah, umat-umat dulu belum pada Nabi mari tu, banyak dah umat-umat Nabi hubana hatta Nabi-Nabi dulu mari royak pada umat manusia dulu, tapi ada manusia yang beriman dan ada yang tak beriman. Kaum mana kata orang tak beriman? Kita ngaji dah baru ni, mula-mulanya kaum umat Nabi Hud. Umat Nabi Hud, setengahnya kaum Ad. Nah, kaum Ad ni terkenal dengan besarnya, gagahnya. Nah, umat Nabi Hud ni. Nah, kemudian umat Nabi Nuh, Nabi Lut. Tak, bukan Nabi Saleh. Nah, kaum Samud. Ada daripada golongan mereka tu tak percaya pada ajaran Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Saleh. Nah, maka mereka itu kazzabat, dusta, tak percaya pada ajaran Allah yang disampaikan oleh rasul-rasul mereka. Kemudian mari pula golongan-golongan mereka dia ni pula lepas pada Nabi Saleh. Nah, dekat sikit dengan umat Nabi Muhammad ni. Nah, dekat kau ni dah. Nah, iaitu umat dan kawasan pun dekat dengan negeri Mekah, negeri Saudi tu juga, iaitu Mafia tu, negeri Mesir tu. Firaun. Firaun dan kaumnya pun mereka ini termasuk dalam golongan orang tak percaya pada hari kiamat juga. Nah, kemudian kaum lagi satu lagi atas sikit pada Mekah ada Saudi tu, duduk kawasan negeri Ordon, antara Ordon dengan Palestin lah ni. Nah, dan tinggal kesal bekas ada belaka tu. Nah, iaitu kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut yang ditunggang balik bom minyak. Nah, kemudian pergi jauh sikit umat yang tak percaya pada hari kiamat juga, umat Nabi Nuh. Semua itu dibinasakan belaka. Nah, umat-umat yang tak percaya pada hari kiamat, tak percaya pada hari balasan, maka sudah tentu dah bila tak percaya pada hari balasan, sudah tentu mereka bermaharaja lela, pakat-pakat buat jahat dalam muka bumi. Nah, situlah Tuhan tak taruh mereka. Nah, Tuhan binasa belaka orang deraka pada Tuhan dalam muka bumi. Auzubillah min zalik. Nasallallahu salamah. Uhliku, dibinasakan. Nah, binasa umat Nabi Hud. Nah, kaum Ad. Tuhan binasa umat Nabi Saleh, kaum Samud. Nah, Firaun. Semua tu orang besar-besar saja, orang kedai-kedai, orang gagah saja tu. Tapi semua tu Tuhan biar mudah saja binasa mereka. Nah, perabih, peracuh bih. Tak tinggal bakar nak. Nah, subhanallah, subhanallah. Itulah cerita. Nah, semua tu kaum Firaun dan kaumnya binasa dengan Tuhan binasa mereka, Tuhan mati mereka dengan air laut. Nah, air laut. Tu kering air laut dulu, teh perakat panggil teh perakat. Nah, mereka Firaun dan kaum-kaumnya turun masuk dalam laut. Nah, kemudian tu katuk laut semula. Nah, banyak cerita diulang-ulangi dalam Quran kita, dalam surah-surah macam-macam. Nah, tu ayat cerita Firaun. Ni Firaun banyak nak terkenal, dan cerita Firaun terkenal siapa lah, orang Yahudi pun tahu, orang Kristian pun tahu, ada sebut dalam kitab mereka. Nah, bukan cerita ni tu ayat dalam Quran saja dah. Nah, dan pisuk boleh banyak orang masuk Islam dengan sebab Firaun. Ada masuk Islam dengan sebab Firaun. Nah,
Tu tahu Firaun ni mayat dia supaya jadi rian, jadi pengajaran bagi umat yang mai kemudian. Kita baca dah ayat ni dalam surah An-Nazi'at, tak silap. Kita baca dalam surah An-Nazi'at. Lama dah berhenti tu dah, lamanya banyak bulan dah tu. Ingat ada surah duk mana surah An-Nazi'at. Apalah itulah menata kesudahan orang deraka pada Tuhan, kesudahan cup-cup orang tak percaya pada hari kiamat. Tak percaya pada ajaran Allah SWT, lebih bagi tak percaya pada hari kiamat. Dia rasa kata hari kiamat tak ada, hari balasan akhirat amalan dia tak ada. Hidup atas dunia ni ya. La haula wala quwata illa billah. Begitulah kesudahan mereka ni hancur lebur. Hancur. Anak oyak dah menasa tahu mana mereka tu. Umat Nabi Hud menasa dengan angin. Mari angin besar. Umat Nabi Saleh beracur dengan Tariyah, dengan gempa bumi. Semua tu kita tengok. Nampak gambar dah. Nampak bila kita nampak dengan, bila tengok zaman-zaman akhir-akhir zaman ni. Bagaimana berlakunya gempa bumi, bagaimana setelah berlakunya ribut. Itu dahsyat. Kejadian sangat dahsyat. Tapi tahu tak kata ada lagi kejadian lebih dahsyat daripada ribut angin, daripada gempa bumi. Semua padahal semua tu binasa berlaku dah. Hancur lebur dah. Ada lagi satu kebinasaan yang Tuhan cedera nak apa dah? Nak wayak kita lah ayat ni khasnya. Dan hari ni kita masuk baca ayat saat ni. Allah kita tengok akhirat esok. Pandangan kiamat dia panggil. Peristiwa kiamat. Bila berlakunya kiamat, apa kejadian? Setahu mana hebatnya huru-hara kiamat. Sebab tu panggil haqqah, qari'ah. Hari gempa, hari geger. Allah Rabbi. Kita hasbunallah. Batu Nabi SAW. Nabi Goyak kata, bila berlaku kiamat ni, tuakai tuaman, nafsi. Susahnya hari kiamat. Bagaimana kita baca dalam surah Al-Lepas dah tu. Ibu bapa nak tolong anak tak boleh, anak nak tolong bapa tak boleh, suami nak tolong isteri tak boleh. Semua tu pakat bawa diri masing-masing. Bawa diri masing-masing. La haula wala quwata illa billah. Kita tak siapa hati dah. Siapa hati tengok susah sakit kita pecik, kita tolong suap nasi ke tarik ni dah sama-sama kita ni. Tapi tak ada dah hari tu, masa tu tak ada dah. Nak tolong setara mana pun nak tolong tak boleh dah. Itulah satu hari yang kita kena berdepan. Dan Tuhan royak kita. Kuancing ni Tuhan sendiri royak kita. Supaya manusia tak ada leng dengan dunia, tak jadi panggil ralik dengan dunia. Tapi setara tu Quran ada royak pun manusia masih lagi terpedaya, tertipu, tuklak. Buat lagu mana kita rasa tuklak. La haula wala quwata illa billah. So kita cedera kepada hari yang mesti kita temu ni. Itulah tujuan Quran semua. Batulah Allah Subhanahu Wa Taala mai bawa tayangan gambar pada kita ni. Tunjuk gambar video lu dah kita tengok ni. Macam kita boleh nampak benda tu bakal depan mata kita. Subhanallah. Iaitu tapi sebelum masuk ayat tu sikit. Sebelum masuk ayat tu sikit ya, ayat 12 sikit kita biasa nak ayat lagi dalam ayat 12 tu. Setelah Allah Ta'ala ceritakan pada kita kisah-kisah umat-umat kena binasa, maka Allah sudahi dengan seru dengan ayat 12 kita ngaji baru ni. In linaj'alaha lakum tadhkirah wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Tuhan cerita semua Tuhan Nabi Nuh. Hak umat Nabi Nuh tergelar dengan aibah besar. Hak umat Nabi Hud kena ribut besar. Hak umat Nabi Saleh kena gempa bumi teruk. Lagi banyak lagi. Umat Nabi Saleh lagi ke apa? Umat Nabi Lut. Kena balik bumi. Allahu Akbar. Cerita tu boleh tengoklah ni. Ada sungguh. Ada sungguh. Maka semua riwayat tu riwayat apa tujuannya? Linaj'alaha lakum tadhkirah. Supaya kami jadikan, karena kami mahu menjadikannya suatu pengajaran, tazkirah. Satu pengajaran, satu peringatan. Peringatan. Tazkirah. Kira esa boleh tazkirah pada kita. Peringatan pada kita. Sebab tu kita baca Quran, tak ada siapa yang peringat kita hari ni. Radio baru terotak dunia ni.
Banyak ke kecik hal lain, tak ada kecik hal. Duk peringat kita pada hari kita kena pergi sungguh noh. Nah. Duk peringat pada kita tempat hak kena tinggal banyak kenya. Nah. Baru ni Quran siapa tak dengar Quran tak ada tazkirah tentang hari akhirat. Nah, peringat tak. Nah. Kami jadikan semua kisah-kisah semua tu satu kata ulama lina ja'alaha lakum sini ialah peringat kami jadikan nyonya sini klik kepada kapak air kata. Tu tahu lagi kapak air zaman Nabi Nuh mula tu. Nah. Ada siapa lah ni bukan ada rupa betul asli dia tu tak tapi mata kapak air boleh naik pada belayar atas air tu siapa ambil mula dia Nabi Nuh apa ada pala ni. Nah. Alat-alat kenderaan bagaimana tu ada ayat Al-Quran tu dalam surah Yasin ke apa semua. Surah jadi alat kenderaan kepada manusia ni. Nah, macam-macam tu Tuhan jadi salah sebagai pengajar. Nah, pengajar kepada kita. Pengajar apa? Nah, pengajar ni siapa tak dengar pengajar tu ada ayat ni? Wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, supaya jadi pengajar kepada kamu sini manusia, dan supaya diingatinya oleh setiap telinga yang faham. Dah yang faham. Ya ada kat telinga dengar tapi tak faham. Uzun makna telinga. Nah. Uzun telinga. Jenis telinga dengar tapi tak faham. Nah, sami'na wa asaina. Ya ada dua telinga manusia atas dunia ni. Sami'na wa ata'na. Nah, hak lagi tu sami'na kami dengar, wa asaina kami deraka, kami tak hira. Nah, hak ni lagi sami'na wa ata'na. Telinga hak ni kami dengar dan kami nak taat. Nah, wa qalu sami'na wa ata'na. Insya-Allah tu jadi telinga kita yang dengar dan taat. Nah, turut. Nah, bukan dengar telinga kebah, telinga batu. Nah, perut payah tu dah. Orang tu kata telinga batu, perut payah tu telinga batu. Nah, dah. Butat tuli. Nah, butat tuli. Nah, subhanallah. Auzubillah min zalik. Batulah. Wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Semua cerita-cerita katanya ulama kelip pada cerita-cerita tu royak sini. Nah, walau bagaimanapun semua kisah-kisah Tuhan tu tujuannya nak uya di kita tu faham. Nah, wa ta'iyaha udhunu wa'iyah, dan supaya diingati oleh setiap telinga yang faham. Nah, betul Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai ayat ni Nabi kata aku doa pada Ali supaya Tuhan jadikan telinga Ali telinga yang dengar. Ayat ja'alu udhunan wa'iyah. Nah, telinga yang dengar ajaran. Kita boleh doa untuk kita, Allahumma ja'alna udhunun wa'iyah. Udhunan wa'iyah. Ya Allah jadikan bagi kami telinga yang mendengar. Nah, telinga yang faham, telinga yang menjaga perintah. Nah, dengar dah faham betul. Faham atau tujuan nak amal lah. Nah, memang yang Ali sendiri kata belum pada boleh terima doa ni. Nah, belum pada Nabi doa pada Ali dengan doa ni. Ali kata aku dengar banyak hak Nabi kecek tapi aku terlupa. Nah, lupa tak ingat. Nah, tapi setelah Nabi ajar doa ni, baca doa ni ke Ali, maka ikut hak Nabi dengar, hak Ali dengar pada Nabi tu, dia boleh faham dan dia boleh oyak semula, tak lupa. Nah, kita boleh guna kat doa ni dah. Minta dengan Tuhan, Allahumma ja'alna udhunan wa'iyah. Allahumma ja'al auladina udhunan adhanan wa'iyah. Nah, jadikanlah bagi kami dan anak cucu kami, Allahumma ja'alna wa li auladina udhunan wa'iyah. Nah, jadikanlah bagi kami dan anak cucu kami telinga yang mendengar, telinga yang faham. Nah, wa'iyah. Wa'iyah matanya hafiz. Nah, ataupun jaga, yang mendengar, yang menjaga. Nah, insya-Allah faham. Nah, mana faham? Wa'iyah mana faham? Itu pendapat pada sahabat nah. Nah, Nobas apa semua tu dia kata telinga dengar ni lah telinga yang menjaga dan faham. Nah, ya Rabbi, insya-Allah. Nah, takat doa negatif. Semoga Tuhan jadikan bagi kita sendiri dan anak cucu kita dan siapa-siapa yang perlu doa ni, doa untuk diri sendiri. Nah, Allahumma ja'alna udhunan wa'iyah. Jadi bagi kami Allah telinga yang mendengar, yang faham lagi mendengar. Nah, yang mendengar lagi faham.
dan menjaga. Nah, mana telinga dengar ni, mata dia dengar, faham dia jaga apa dia dengar saat ni. Nah. Masya-Allah, masya-Allah. Nah. Itulah ibu. Semua nasihat Tuhan, nasihat kita sendiri. Nah, Tuhan royak cerita, tujuan cerita banyak dalam Quran, tujuan nak royak ibu kita faham. Nah, buat rian. Nah. Itulah. Nah. Ada lagi hak kita boleh ambil pengajaran daripada ayat 12 tu. Kemudian masuk ayat saat ni. Nah. Mana kata kita dengar saat ni ribut besar, angin besar pada gempa bumi, kena tenggelam laut. Allah, semua tu dahsyat berlaku dah cerita tu. Nah, tak ada berlaku pada kita lagi. Nah, pada umat-umat Allah ni pun tak jarang nak tengok. Nah. Tapi semua tu gambar-gambar Tuhan ayat saat ni, ada lagi gambar yang lebih dahsyat. Pemandangan kejadian lebih dahsyat dah tu lagi, lebih hebat dah tu lagi. Apa dia? Nah, iaitu fa idza nufikha fis sur nafkhatun wahidah. As-sur ni kita banyak dengar Quran. Kalau siapa perhatilah surah Yasin tu sebut gak fa idza nufikha fis sur. Surah Yasin dah as-sur. Nah, kalau kita perhati ibu, kalimah as-sur ni banyak kita lalu dah dalam Quran. Nah, as-sur maknanya sunnah sangkakala. Sur. Nah, as-sur, sunnah sangkakala. Nah. Gapo sunnah sangkakala? Kita biasa royak dah. Kita ngaji dah kata sunnah sangkakala ni adalah gapo mai? Dia panggil hak dalam skala nah. Mana kata nak berlaku kiamat esok ni, ada satu malaikat kerja dianya nanti siuk sunnah ni. Nah, kita panggil sengkala. Nah, sunnah sangkakala. Nah, sengkala panggil dah. Sunnah besar dah. Nah. Besar tahu mana tu. Nah. Malaikat aja siuk. Malaikat aja siuk. Dan Nabi jumpa dah ke masa Nabi naik Isra' Mi'raj dulu. Nabi tengok dah malaikat aja kerja sinuk sunnah siuk sunnah ni, dah letak dalam mulut dia dah. Nah, dah. Dah letak dalam mulut dia dah, siap dah. Junayta prom nak siuk bila dah. Nah, bukan atas sunnah duk tepi dia dak. Nah. Ni dalam mulut dia dah. Dalam mulut dia dah letak nak prom, teriam prom. Cuma nanti dengar perkataan Tuhan atas siuk. Tu ya. Betul kata siuk, dia pakai siuk kalau dah. Pung, tak ada kena nanti ambil sunnah tak mulut ke apa dak. Nah. Duk dalam mulut dia dah lah ni. Sunnah sangkakala tu dalam mulut malaikat. Malaikat apa bawang tu siuk sunnah sangkakala ni? Israfil. Nah, malaikat Israfil. Kerja malaikat Israfil. Nah, kata duk dalam keadaan tunduk kepala. Cuma kata betul kata siuk, dia pepung halut dah naik. Nah, kita nampak dekat ya. Nah, Pak Nabi nak Nabi pergi bila Isra' Mi'raj tu? Nabi pergi 1000 tahun lepas dah. 1400 tahun lepas. Nah, dekat sangat ya. Nah, dekat dah. Nah, pas tanda-tanda kata nak berlaku kiamat tu, Nabi royak siap berlaku dah. Banyak dah berlaku tanda kiamat tu. Nah, alamat kiamat. Sanjan kata nak kiamat besar tu. Nah, tak mari lagi besar tu. Nah, sanjang besar tak mari dapat sanjang Allah tu. Nah, mari berlaku dah. Nah, mari berlaku dah hari ni. Nah. Maka di situ ayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kata fa idza nufikha as-sur. Maka apabila sangkakala sunnah sangkakala ditiupkan. Ditiup. Nah. Siapa je tiup tu? Ini sunnah malaikat saat ni. Dah. Khamsan Tuhan suruh siup, maka ditiuplah sunnah sangkakala saat ni. Berapa kali nak siup? Nafkhatun wahidah. Sekali tiup ya. Tak ada kena pung dak. Nah. Nafkhatun wahidah. Tapi dalam ayat 13 ni, tiup sunnah sekali ada 3 kali semua. Nah, ada 3 kali siup. Siup dalam ayat ni adalah siup kali terakhir. Nah, siup kali terakhir. Siup mula-mula tu dia panggil nafkhatul faza'. Tiup dia kejut gitu. Sunnah supaya kejut belaka sedunia. Suara pung apa tu. Nah. Lah ni dia buat klik kita tengok dalam YouTube. Sungguh ke wallah alam, sungguh ke tak sungguh tak tahulah. Nah. Banyak-banyak dah berlaku, dah bunyi suara atas langit ni. Bunyi pong. Nah, bunyi mari langit ni. Tak tahu mari kat mana. Tengok sebab tak ada. Berlaku di Indonesia, di Malaysia, di negeri Arab banyak. Nah, negeri Arab. Suara derah, tak tahu mai kok mana. Nah. Apa
Pakak kita Islam ni pasal situlah dia pasal kata sorok sunah saka kala dah pun. Nah. Wallahu alam. Apa hak sebenarnya kita tengok kali lagi kata sunah saka kala ni dengan seluruh dunia sekaligus. Bukan kata dengan situ dengan sini dak. Tapi hak dak bunyi dah tu kita kaji temari mana wallahu alam. Nah, wallahu alam. Sorok gapo. Nah. Boleh digambar tera-tera dulu. Wallahu alam atau mi tu. Nah. Tapi gapo sorok semua tu lewat belaka. Nah, ada mustahil. Tapi nak kata pertamanya sunah sangkala mula-mula tu nafkhatul faza'. Panggil tiup mengejut. Kejut belaka sedunia kat kejut belaka. Nah, yang kedua nafkhatul sa'iqah. Tiupan untuk nak mati. Nah, untuk sa'iqah ni sa'iqah terkejut lebih. Nah, kejut dengan kata mati nah. Dan tiupan kali ketiga. Nah, tiupan kali ketiga ni tiupan nak peracur. Nak peracur. Nah, mati semua manusia, lepas tu nak peracur semua dunia ni. Nah, subhanallah. Nah, kita tengok gambar Quran ada royak kita. Dah kalau Quran tak royak tu, Tuhan sendiri royak kita dah. Nah, Tuhan sendiri royak kita dah. Subhanallah. Lagu mana situ mati belaka dah. Nah, katanya berlaku ayat tiup surah sangka kalau dalam ayat 13 surah ni ialah tiupan kali terakhir. Nah, tiupan kali terakhir itu peracur habis semua. Nah, sebablah di situlah Allah Subhanahu Wa Taala hurai pula lepas dah tu kata bila tiup surah sangka kalau bunyi hok kali terakhir ni wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Dan apabila bumi dan gunung ganang, ya gunung bumi dengan gunung ya duk pak telur nah. Bila bumi jadi gana, aljibal pun jadi jugalah. Nah. Tu royak benar besar-besar. Tak royak benar halah-halah dak. Dah sebut hok besar jadi, nah hancur tak kena royak halah-halah tu. Tak. Lepas tu ketemu semua ayat-ayat Quran pada kata kecil hari kiamat ni tersebut bukit lu hancur. Tersebut bukit apa tak sebut hal lain kata. Sebab pada sebut bukit sepada dah. Nah, secara bukit yang kerah pejar tu hancur, maka benda halah-halah dah lagi-lagi tak kerah tu tak kena kecil dah lah. Dah payah sendiri dah. Nah. Wa humilatil ardu wal jibal. Maka bumi diakak lah apabila bumi dan gunungan diakak. Terakak naik. Kuasa mana akak tu. Nak jadi terakak tu gapo mana akak. Nah. Hal tu tak ada beritahu dah ni. Nah. Apa ada ulama kata terakak sini cabut pengah habis daripada tempat dia tu dengan sebab berlakunya gempa bumi hal terakhir tu. Nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, bumi gempa banyak doa kerah derah doa zilzal. Nah, zilzalah. Lah ni boleh royak tak? Nah, berapa rektor berapa gapo dia panggil harga itu dia tu. Nah, nama rank gempa bumi tu. Nah, tapi hak lagu hak peracun tak nak royak dah. Habis limit. Nah, habis meta. Nah, nak peracun ni subhanallah. Deras tahu mananya? Maka bumi sana diakak, bukit-bukit pecah buk penghabis fadukkata. Dan dileburkan, dihancurkan dakkatan wahidah. Kedua-duanya saat ni serta sekali, satu peracur. Nah, bumi dengan bukit ni terakak dah hancur dalam sekaligus ya, dakkatan wahidah. Tak ada kena ada dum bum 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 dak. Nah, sekaligus ya. Tergambar nampak derahnya. Nah, derahnya kena guna orang derah nak. Dah, subhanallah. Kita nampak gambar lah ni. Gempa bumi hok sikit-sikit tu. Nah, hok 10, gapo pang hok 7. Nah. 7 gapo panggil? Nah. Berlaku gempa bumi cabut pengah habis dari rumah-rumah. Nah. Cabut habis dari rumah-rumah tu. Nah, Jepun buat rumah tak sewi cap, tak sewi jadi retuh bila gempa bumi. Nah. Dia banyak baku gempa bumi. Dia pun buat rumah buat desain jadi rumah tak hancur. Nah. Tapi tak hancur. Nah. Terbalik pun bokeh terus nah dah. Rumah tak retuh sungguh lah. Tapi bokeh jatuh balik terus. Nah.
Bergepa bumi balik tu 4 lapis 5 lapis balik kata. Nah, subhanallah. Rumah dia kukuh tu dah tak hancur, tak cabut tia-tia ni. Nah. Tapi tu apa bokeh tu. Nak pergi lawan kuasa Tuhan hok mana tu. Nak lawan kuasa Tuhan. Nah. Ni tu atas bumi sa bukit ni sekali katak sekali hancur ya. Dileburkan kedua-duanya bumi dengan bukit ni sekali dakkah wahidah. Nah, satu katak. Nah, satu serentak sekaligus. Wa idzal mana? Kalla idza dukkatil ardu kalla idza dukkatil ardu dah dalam ayat kita biasa ngaji dah dalam surah Fajri. La surah Fajri dakkatan wahidah. Nah, dakkan dakka. Nah, subhanallah. Ni dukkat. Nah, dukkat dakkatan wahidah. Allah Rabbi. Subhanallah. Tuhan royak kita bila gambar dah nampak bila dah. Bila kita baca Quran nampak gambar hari kiamat. Nah, apa nak berlaku di hari kiamat? Lihat di kita masa tu tak ada dah. Tak ada. Mati dah. Mati hak nafkah tu. Nafkah tengah tu. Hak tiup pasal kalau mulut yang kedua tu. Tak ada dah manusia. Nah. Tu peraca bumi semua dengan bukit ni. Nah. Maka dah bumi dengan bukit, dah bumi semua ni tak ada. Nah, nak duduk mana lagi manusia mati dah. Nah. Maka bila bumi ni hancur habis licin dah, hancur sekaligus. Nah, hancur sekaligus. Ada yang baca tafsir ulama yang dia ada ayat atas. Bumi kita sikit lagi pecah. Nah, bila berlaku gempa bumi telah paling dahsyat tu. Pecah sebagaimana wah timur pecah tu. Dengan geran besar. Nah, dan hancur lebur. Tak nak ambil sikit abuk. Jadi air ada wah timur sebutir tu. Nah, geran mana tu? Geran deram nak. Nah. Tu ulama buat banding kita nampak gambar. Nah, nampak gambar. Subhanallah. Itulah hari kiamat. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala kata fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Apalagi dak ada dunia ni tak ada lah. Nah. Ya sebenarnya teroyak di bumi. Nah. Maka jadilah pada hari itu berlakulah kiamat, waqa'atil waqi'ah. Banyak kita boleh kelimah kiamat dalam ayat ni. Nah, qari'ah. Haqqah. Qari'ah. Kemudian saya sebut juga kiamat sini ialah waqi'ah. Waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah, tersebut nama-nama kiamat dalam surah ni. Nah, dan pada hari itu yauma izin. Kita ngaji ada yauma izin dalam Quran kalau kita temu semula-semula di lain-lain ayat pun yauma izin dengan makna hari itu ni adalah hari kiamat. Tuhan kata nama kepada hari kiamat pada dalam surah ni ialah yauma izin. Nah, kalau sebut temu bunyi adalah yauma izin maka Tuhan sebut hari kiamat. Nah. Fa yauma idzin maka pada hari itu hari bumi hancur tu. Nah, iaitu waqa'atil waqi'ah. Berlakulah hari kiamat. Hari yang mesti berlaku, iaitu hari kiamat. Maka kata dah tak ada dah. Hak tak bumi. Nah, tak bumi. Tuhan sebut di bumi jadi gini. Nah, hancur. Tak langit ni di apa tu? Nah, wa syaqqatis samaa fa hiya yauma idzin wahiyah. Tuhan sebut bumi, royak juga langit. Nah, ya langit dengan bumi ni dia ada hubungan. Nah, ada hubungan dah tu. Nah, sebab tu Tuhan sebut dalam ayat lain pun, Tuhan jadi langit, Tuhan jadi bumi. Nah, bila alam bumi ni di bumi ni hancur, di langit sana pun ada hubungan dengan langit. Nah, sebab itulah kita tengok orang yang tidak percaya pada Quran. Nah, dia pisah lah ni. Dia nampak dah kata bumi kita ni nak hancur dah. Nah, bumi kita nak punah dah. Nak habis masa ayuk dah. Nah, sebab tu kita biasa dengar cerita kata buat NASA, buat mana pergi cari bita-bita sana tu. Nah, dah angkan, dah pernah hak mana, dah nak tak bita lana sana ni. Dah. Supaya tujuannya nak pergi cari tempat duduk lain pada bumi. Dah. Anda dia bijak tara tu, dak tiada pagi tu lalu dia. Nah. Nak dah bumi nak hancur, bumi nak punah ni, tengok rambut dia, udara pun punah dah. Air laut pun punah dah. Nah, tamu ke bumi ni pun punah. Dia pergi cari bumi lain, bita lain lagi duduk lain pada bumi ni. Nah, dia buat dak angkan, tapi dak angkan hana dak tak leh. Tak ada dak panggil dah hok mana hok pakai dengan bumi kita ni. Nah,
Tapi nada tak boleh sebab udara dia tak sepa udara bom ni. Dah, air laut, rabuk enam, rabuk prapa, rabuk sungai, gapo tak ada. Tak sepa tak ada subuh sepa tak tahu bom ni dak. Bom ni ada dengan udara yang oksigen, dah, untuk nak nyawa kita. Dah, dan ada air sungai, air telaga dalam bom ni ada air. Ada apa belain pada bita bom ni kata nak ada tak boleh sebab tak ada. Tak ada air tu ada cedek. Nah, nak orang duduk situ nak hidup. Cedek untuk hidup. Sebab tu tak ada cedek awak nak hidup lah. Tu awak bom untuk hidup ni, ialah tak bom ni so. Nah. Walaupun di bawah langit ni juga. Lepas tu cara tak temu ya. Kena gerak peli sana nak ambil peli air mana. Nah. Air laut ke apa. Kita nak tahu ke bom ni pun air saja tu. Nah, secara air banyak 3 gear, segear air kita segear bom ni kita duduk di darat tu segear. Air banyak ni pun tengok tak ada pun hujan kemarau sikit je. Nah, kering dah telaga tu. Sungai-sungai kering belaka dah tu. Nah. Negeri lain duk kering belaka dah. Nah. Ya Allah, ya Allah. Nah. Maka Tuhan kata, Allah Subhanahu taala kata lepas bumi dah jadi hancur dengan bumi ni, bumi dengan bukit hancur dalam muka bumi ni, maka hancur sungguh dah dakatan wahidah dalam satu serentak sekaligus. Nah, pada langit sana apa jadi? Wa syaqqatis sama, dan terbelahlah langit. Idza samaa'un syaqqat, kita bacalah surah tu. Nah, idza samaa'un syaqqat, apabila langit belah, langit pecah. Langit pecah. Tu kata ada ayat kita baca surah Tabarak, tu kata langit tu awak kukuh dia. Dah kita ingat dak ngaji mula. Nah, tu awak langit kukuh. Tapi sekukuh ni tu awak langit kukuh tak ada getah. Nah, mana dak sengit, mana dak serepih langit tak ada. Nah, berapa lama dak umur dunia ni. Kalau tak percaya mutar tengok langit tu. Tu atas pisuk kita. Nah, bijaknya tu jadi langit kukuh duduk atas 7 lapis duduk tu. Nah, kalau selesai lapis pada dengan dia. Nah, 7 lapis langit tu. Ada mana 40 langit tu, 4 sengit. 4 bluebell ke kana? Tak ada. Nah, tu kata melengok kali tu. Nah, tengok banyak kali tak temu. Nah, kalau mu tengok tahu mana pun mu tak arak nak tengok. Nah. Tapi satu masa langit kukuh ni tu orang kata langit tu akan pecah ke punah. Nah, akan punah. La ilaha illallah. Akan hancur, pecah dia. Wan syaqqatis sama. Dan apabila langit terbelah. Nah, insyaqqat. Kalau surah kita ngaji dah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa nak tengok kejadian kiamat dengan mata dia supaya tengok dengan mata dah. Kita baca surah idza samaa'u fatarat, idza samaa'u syaqqat, kita ngaji dah mana dah. Kita baca dah, baca tak tahu kok, nak nampak kok. Ada tafsir kita dan ada terjemah Quran. Nah, insya-Allah kita baca dah. Mereka kata di buah ngaji dalam majlis kita ni ada Quran terjemah belaka dah di rumah kita tu dah. Nang ban nang jang noi nang ban tu ada nang Quran pada Quran kita pelai bahasa. Nah, tak ada tak ada Quran tak ada pelai bahasa tu metan semai lah. Nah. Dah. La semai dah kita ni. Lah ni kalau siapa tak ada Quran terjemah dalam rumah la semai. Tak ada metan lok bang. Subhanallah. Hak kita lagu tu dah bukan tak ada baju baru dak dah. Tak ada Quran terjemah ni tak ada dengan orang dah. Nah. Subhanallah. Baca Quran apa? Nah, kemudian tu kata wan syaqqatis sama, dan terbelahlah langit. Allah, langit pecah. Nah, langit belah ni kata di kana? Dalam tafsir dia kata situlah langit jadi pitu-pitu. Jadi tu pitu banyak situ. Nah, dah. Jadi gapo tu? Futihatis sama fakanat abwaba. Bagaimana ayat tu kata? Dia dibukalah segala pitu-pitu langit. Nah, fakanat dibukalah langit dan jadilah dia pitu-pitu abwaba. Nah, abwaba. Ada surah mana kita baca? Surah akhir Al-Laluh. Nah. Ya Rabbi. Sebab langit pecah. Langit pecah jadi pitu. Nah, terbuka pintu. Dalam ni memangnya langit ada kita tengok ini, pintu dia ada tu kita tak nampak dia. Nah, dan pintu masing-masing tu pintu semua tu amalan kita masing-masing duk naik belakang situ. Naik nak hari, nak malam, nak siang, nak minggu, nak tahun. Nah, di bawah amalan kita naik kepada langit sana. Nah, girangan malaikat bawa amalan kita nak girangan semua. Baca surah Sajdah tu. Nah, surah Sajdah kita baca surah semua. Nah, malaikat duk naik duk ringan Tuhan. Pagi petang. Nah, pagi naik, petang naik, petang turun. Pagi turun, petang naik.
Nah, duk gilik nah, duk gilik. Nah. Subhanallah. Lepas tu siapa orang tanya? Nah, ada setengah tu amalan dia naik, soleh-soleh belaka. Nah, bawa siapa dia mati, malaikat pun rindu pada tua amalan dia. Nah, tak ada lah, nak tak naik lah amalan dia. Nah, amalan baik-baik saat ni. Itu bagi orang yang suka buat baik, duk amal soleh semua. Nah, tapi bagi orang duk jahat, nak buat jahat semua tu. Nah, bawa siapa amalan dia mati, malaikat sumpah pula dia. Nah, dah sumpah pula dia. Auzubillah min zalik. Nah, becinya kerana amalan hak jahat saja duk naik. Auzubillah min zalik. Nasallallahu salam. Allahu akbar. Hati langit dah lah ni. Nah, tapi tak nampak. Sikit lagi lah bahawa kiamat esok ni, Tuhan buka langit. Nah, wan syaqqatis sama. Kata langit pecah ni lah langit buka, pecah. Nah, jadi tubik ke pintu ke dia pintu. Fahiya yauma idzin wahiyah. Tuhan sebutlah yauma idzin. Yauma idzin mana hari itu. Kerana pada hari itu ia amat lemah. Langit sendiri pun dia lemah, tak erat. Wahiyah. Dia lembek. Surah lain tu kata langit jadi super dengan hancur super dengan apa ni? Super dengan air temaga cair. Pada hari kiamat langit jadi hancur super temaga cair dan jadi cahaya merah super bunga mawar. Peminyak. Nah, minyak merah minyak gitu. La haula wala quwata illa billah. Kita tengok langit merah waktu petang-petang tu dah. Takut dosa takut tengok. Nah. Dia tengok petang kalau dia nak ke pagi tak ada tengok. Pada merah dua tu. Nah. Begitulah kejadian hari kiamat tersebut dua perkara. Ada bumi dengan bukit, tah bumi dan tah langit. Nah, tah langit. Tak ada lah makhluk. Nah, dah langit tak ada, bumi tak ada. Gapo lagi ada? Nah. Maka tu bawa pergi kita pula ayat 17, pergi tengok akhirat lah. Nah, semua pakat pergi dah akhirat belaka dah. Nah, di situlah bila hari kiamat, alam langit, malaikat-malaikat semua pakat teriam prom. Wal malaku ala arjaiha. Dan segala malaikat-malaikat pun berada di segenap penjuru langit, bucu langit. Atraf. Nah, duduk di kaki langit semua. Kaki-kaki langit semua tu. Nah, langit mana pula tu? Wallahu alam. Nah, kerana langit ni as-samawat. Tapi bila tu ayat kiamat tu sebut as-sama' so ya. Dia sebut so langit. Nah, apa maksudnya? Nah, apakah langit ni hancur lagi langit tak hancur lagi? Wallahu alam. Nah, kita pergi langit mana pula? Nah, ni saya tanya banyak dah. Dia kita duk keceh alam ghaib dah ni. Nah, alam ghaib. Kalau Tuhan tak royak tak tahu ni. Nabi sendiri tak tahu lagu mana hakikat ni. Cuma hari ni Tuhan sendiri royak kepada kita teriam prom, royak bela-bela ni kita cedek bela-bela. Kata kita tempat kita nak pergi. Nah. Ya, ni hak benar alam ghaib. Hak tak dunia ni pun. Hak tak biasa tempat kita pergi. Nah, dia mau royak hang Mekah. Kita tak biasa pergi lagi Mekah. Royak situ, wak go tak nampak. Tapi dengar dulu. Nah, dengar dulu. Beritahu dulu kata itu situ tempat kita nak buat, tempat kita kena pergi. Nah, kalau sama dunia sendiri pun tempat kita rasa pergi tak nampak. Royak tahu mana pun. Nah, apa-apa lagi tempat kita ngaji ni adalah royak hak akhirat pula. Nah, alam lain suku pula noh. Nah. Tapi kena percaya. Hak inilah. Nah, kena percaya. Orang beriman kena percaya. Nah, kita yakin wabil akhiratihum yuqinun. Orang beriman ni kena yakin dengan hari akhirat. Cerak. Nah, cerak. Nah, sebab hak kecek kepada kita, royak kita ni siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan langit bumi sendiri royak kita. Nah, sebab tu kalau kita dengar hari kiamat ni, tak kena banyak bahas dah, tak kena tanya banyak. Nah, amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula. Kamu beriman dah Tuhan dengan apa kamu tu hatta Quran hari ni. Dan kamu beriman dah pada rasul, kami ikut dah rasul. Itu tugas kita. Nah, cidik tara mana pun nak khoya tak boleh. Nah, bukan beriman dengan cidik dak. Nah, hatulah habis royak dah tu. Lagu mana dahsyatnya langit kita hancur. Nah, lah ni kita tengok cuma gempa bumi satu-satu tempat, ribut mana satu-satu tempat gitu. Tapi ni hancur sebutir bumi. Nah, langit semua ni hancur. Subhanallah. Kita ngajilah surah lain lagi. Dah langit hancur. Nah, dah langit punah. Alam-alam gapo bita-bita duk gatuh di langit sebanyak mana tu? Jatuh habis. Nah, bitanya mana tak langit tu? Allah banyaknya. Nah, banyaknya bita tak langit tu kok jatuh guli pating tu. Wa idzal kawakibun tasarat.
Bila kawakib, bita-bita. Bita-bita bukan 10, bukan 100, bukan 1 juta. Nah, tak tahu banyak mana. Nah, tak bita, tak langit tu. Kita tengok yang malam bila udara cerah tu. Nak banyak mana bita tu dah. Penuh langit. Penuh langit. Hok cahaya. Nah. Hok tak nampak dengan cahaya tu, ada lagi. Nah, subhanallah. Subhanallah manusia. Betul nampak gambar ini. Halahnya manusia. Kerdilnya manusia, lemahnya manusia kita ni. Apa sombong sangat. Nah, sombong manusia ni. Nah, sombong manusia ni. Lawan Tuhan. Apa ni lawan Tuhan kita lalu. Nah. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Hatu baca Yasin semua tu. Nah, kita baca Yasin semua tu kata manusia tak perhati ke diri dia sendiri tu. Yang mari mana-mana dia. Tu jadi pada amandi dia tu nutfah. Nah, amandi dia tu nak perenyek kau tu lalu dah boleh. Nah, perenyek kau amandi tu. Nah. Dah. Maka disumuk lepas-lepas orang itu. Nah. Subhanallah, lemahnya kejadian manusia. Tapi bila Tuhan buat dia jadi manusia, berjadi manusia, fa idza huwa khasimun. Seteru. Dah, seteru balah tekan terus dengan Tuhan. Jadi balah ada adawah dengan Tuhan. Dah, seteru lawan Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Manusia nak ke mana Tuhan? Nah, syaitan masuk dalam hati kita siapa gitu lalu nah, dia tak kenal Tuhan. Nah, tengok syaitan dia tu, tengok syaitan. Nah, manusia lawan Tuhan, syaitan tu dah, syaitan manusia. Auzubillah min zalik. Tuhan rahmatlah pada kami, anak cucu kami ya Allah. Nah, awak tak kenal lupa padamu Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Tuhan lah rahmat pada kita semua dah. Tuhan boleh buat jadi katuk mata hati kita tak kenal Tuhan tu dah, tak kenal Tuhan. Takutnya kita. Nah, subhanallah, subhanallah. Itulah. Maka di sini hancurlah semua langit bumi. Nah, maka di situ tu kata sebutlah mana di sana bila berlaku kiamat apa jadi di sana? Oh ya dah bla wal malaku ala arjaiha. Sedangkan para malaikat semua tu berada di segenap penjuru langit. Langit semua apa dah? Langit semua langit bucu langit semua tu dilikungi oleh malaikat-malaikat. Malak mata segala malaikat. Nah, segala malaikat. Banyak-banyak malaikat. Ayat ni kita biasa baca lah surah Fajr ada juga surah Fajr. Kalla idza dukatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Tuhanmu bila kiamat hancur berlaku di bumi ni, datanglah Tuhanmu dan malaikat-malaikat berbaris saffa. Allah, Tuhan tunjuk gambar lah bila kita nampak dah. Ayat ni pun tu ayat malaikat tu sendiri ayat ni. Malaikat baris duk menguasai langit-langit, bucu-bucu langit atraf. Nah. Tepi-tepi langit semua, bucu-bucu langit semua tu. Nah. Dan hari tu wa yahmilu 'arsya rabbik. Wa yahmilu. Dan ada lagi malaikat, kerja malaikat ni. Nah. Dan pada hari itu di 8 ada yauma idzin samaniyah. Pada hari itu ada 8 malaikat yahmilu 'arsya rabbika. Menjunjung aras Tuhanmu atas mereka. Fauqahum. Nah. Nampak gambar tu, kita nampak gambar. Nah, nampak gambar apa? Nampak gambar hari tu tak ada dah manusia mati belaka dan dia kata ayat ni ayat bakit. Ayat ni ayat bakit dah manusia di hari bakit datanglah Tuhanmu dan malaikat-malaikat jaga langit penuh dan ada satu gulungan malaikat atas lapik tu sebut bilangan malaikat ni. Samaniyah. Yauma idzin samaniyah. Pada hari itu ada 8 malaikat. Lapan sini ulama sendiri pun ulama tafsir kata lapan gapa? Lapan malaikat ke? Nah. Ko lapan baris malaikat ke? Nah, wallahu alam. Nah. Kerja gapa malaikat ni? Itu kerja dia yahmilu. Junjung, pikul. Pikul gapa? Arsya rabbik. Aras Tuhanmu. Benar nak ayat tak boleh berlaku. Nah, malaikat sendiri kita tak nampak sama mana. Nah. Aras Tuhan sebut tu kita sebut arah ni kita biasa ngaji dah kata arah Tuhan ni ada sungguh. Arah ni mana kata balang. Sesuai panggil balang. Nah, tipratap wallahu alam. Hak tu nah bunyi serupa-serupa makhluk. Supaya Tuhan istawa alal arsh. Kita biasa ngaji ayat tu. Nah, ayat bawela panggil. Mau kita yang dipecah sejik ni dengan sebab Ar-Rahman ala istawa. Nah, Tuhan uji sungguh dengan ayat ni. Nah, jadi kita ni duk panal ayat hak Tuhan royak. Tak seberiman duk akan nak bahas ayat Tuhan. Nah.
Arah ni ibu ada sungguh satu makhluk Tuhan yang Nabi kata lebih besar daripada langit bumi lagi. Nah, ia ada 3 makhluk besar-besar, iaitu langit bumi, nah, langit, kursi dan arash. Semua ni alam pada langit kita nampak boleh. Nah, nampak saja pun nak sampak tak boleh juga. Nah, setara langit ni kita nak kecek tak boleh lagi kata kom cing kom fa. Fa ni lagu mana? Kita nampak lah ni kata langit ada perikut apa saji tu. Nah, dan bumi kita ni dulu kita kata penaikan dengan saji gitu ya, kita belum ada ayat orang hidup kaji tu nah. Langit sepengen saji, bumi kita ni serupa dengan eka gitu, main perikutlah kita. Tapi hari ni bila kenyataan, bila dunia maju ini, kita nampak kata bukan dak. Bumi kita ni ada satu makhluk yang bulat, duk terapun-rapun di bawah langit. Nah, sebagaimana bita-bita tengah matahari, bita-bita lain pun duk rapun, duk terbang. Nah, yasbahun, duk terbang. Dalam surah Yasin ayat tu. Nah, langit kita duk yasbahun, bukan duk tepak tu dak. Nah, yasbahun duk terbang, duk berenang dalam udara. Nah, lepas tu duk musing. Musing jadi siang malam. Duk musing rab dunia. Duk rab matahari. Nah, hari ni musing kan ni pagi kita ni. Nah, matahari kita ni suluh kita kan. Kita di pagi. Lek nu gelap. Dunia kita ni gelap lah ni. Amerika ni gelap. Nah, tapi sekali lagi dia gelap, kita cerah, kita gelap, dia cerah pula. Nah, kita cerah. Atau dunia kita musing lah ni. Nah, dunia kita duk musing. Musing 12 pada 24 jam jadi sehari. Nah, tu kena ngaji. Ni Quran ayat ni. Nah, kita tak pernah ngaji Quran kita. Orang lain tu lemai kaji Quran kita. Tak percaya ada tu kita. Nah, bawa orang lain mai kaji, kita tak percaya pula orang kaji. Nah, dah Quran ada ayat. Kita baca, mata kita dah prayut tak Quran kita normal. Nah, batu padal dengan dia baca orang mati tu, tak baca orang hidup dak. Nah, bawa Quran ni baca orang mati je. Orang mati tak dengar leh. Nah, prayut je Quran ni normal. Nah, dah kalau Quran orang mati tak baca Quran marah kita. Buat habis lalu. Nah, buat habis lalu. Nah, kita tak tahu atau Quran ni gapo. Nah, Quran ni pen kumu ciwik kita. Nah, kok Quran ada ayat tak percaya. Nah, pandai ke jauh. Nah, wa yahmilu arsy rabbika. Dan Tuhan kata hari tu malaikat. Nah, 3 malaikat yang bagi makhluk yang ketiga adalah arash. Nah, arash. Langit, kursi, arash. Nah, semua ni kita kata nak royak hak kursi, hak arash. Hak tak nampak di mata. Hak langit ni pun kita nak royak tak boleh dah. Kata langit lagu mana? Nah, sebab hari ni orang duk kita nampak langit duduk atas hari ni. Nah, orang Amerika langit duk bawah kat tu. Amerika duk bawah kita hari ni. Dia kata langit dah bawah ni. Nah, langit ni juga. Lepas tu hari ni langit sendiri kita nak royak tak boleh dah. Nah, sedangkan makhluk dah nampak kan ni. Kita sampat dah. Bagaimana kita nak pergi bahas aras Tuhan, kursi Tuhan. Tapi kita tahu kata aras dengan kursi ni ada sebab Nabi royak, Tuhan royak. Nah, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luasnya kursi Tuhan ni seluas langit bumi. Nah, katanya 3 makhluk ni, nah, langit ni paling besar ke kursi ni, pada langit ni kalau kita dengan kursi, nah, supaya ambil cicing tak padat. Right, duk mana langit kita? Besarnya pada kursi ni. Nah, tapi kursi besar ni tu pun kalaulah kita tiap dengan aras Tuhan, supaya ambil cincin tak pada gak. Cincin kita besar ni kita tak pada, duk mana cari tak temu. Nah, gitulah besarnya langit, besarnya aras Tuhan lagi. Nah, Allah, langit besar ni kita tak royak dah. Tak ada nak lapas langit. Nah, tak ada siapa-siapa langit. Tak ada siapa nak langit. Nah, besarnya langit kita hari ni. Nah, itulah makhluk Tuhan jadi. Sebab tu bila kita dengar Tuhan ngaku kata aras Tuhan. Nah, aras Tuhan ni kita kena percaya ayat ni. Nah, percaya dengan kita sebab Tuhan royak. Tak ada lagi kaifiat atau khoya lagu mana, arah lagu mana. Pecah kepala tu jadi gila ising tu. Nah, kita ambil Quran benar, mai duk mikir dengan otak halus kita ni. Nah, mai duk mikir dengan otak halus, tak ada pecah otak. Nah, pecah orang otak. Jadi gila dah, jadi gila. Ku dak tepi. Nah, ayahmilu arsya rabbika. Mata itulah bila kita dengar ayat-ayat Al-Quran Tuhan royak ni percaya dulu. Nah, percaya. Nah, percaya dengan tidak yang pada dengan tak tahu. Wallahu a'lam. Ada benar tak tahu pun ada sungguh, tapi kita tak tahu. Banyak lagi kita tak tahu.
Nah, siapa nak tahu kata arah ke mana, nak mikir arah ke mana, terus mikir ruh yang duk mana. Mana tak tahu lagi. Nah, ruh kita ada cair tak? Ruh kita ada tubuh badan kita. Cair tak? Cair belaka. Tapi duk ke mana, rupa ke mana? Tak apa boleh royak. Nah, tu sama makhluk. Sama makhluk. Kemudian ayat ni Allah Taala kata malaikat duk pikul aras Tuhan. Aras Tuhan tu balang hak Tuhan. Nah, batu kita tak sokoya mana situ. Nah, surah Tuhan tu. Wallahu alam. Wallahu alam. Aku percaya tu ayat ni. Nah, lagu mana keadaannya? Surah Tuhan. Nah, surah Tuhan. Nah, senang kata. Nah. Di atas malaikat. Apa hari tu apa orang? Samaniyah. Nah, samaniyah 8 orang malaikat. Allah. Nah. Apanya kita deskat tu dulu pagi ni. Nah, kita deskat ayat 17 insya-Allah dan kita akan sambung lagi bismillah insya-Allah. Lepas berlakunya malaikat dan malaikat pikul tu aras Tuhan atas mereka tu 8 orang ni. 8 malaikat. Nah, atas 8 baris wallahu alam ulama sendiri pun tak tahu tu. Nah. Cuma ada hadis Nabi lagi kita boleh ayat ni. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata malaikat hak berpikul arah ni bersama no. Kerana malaikat arah Tuhan tu besar sangat. Malaikat hadap ikut arah ni sama mana dia. Nah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis kata hadis isnad jayyid, katanya besar Allah malaikat saat ni Nabi tunjuk gambar sikit. Nah, iaitu telinga, cuping telinga malaikat dengan hadap ikut arah Tuhan tu, cuping antara cuping telinga dengan tekak dia tu burung terbang 700 tahun. Burung terbang 700 tahun. Nabi tunjuk sini je sikit malaikat tu besar mana tu. Tak ada royak rupa lagu mana. Dah rupa malaikat besar mana tu. Itulah malaikat hadap ikut aras Tuhan. Wallahu alam. Wallahu alam. Itulah ibu-ibu. Semua itu adalah benar alam ghaib yang kita nak boleh tahu belah-belah. Nah, ini alam ghaib tapi boleh tahu dengan suluhan ayat Al-Quran. Sebab itulah kita duduk dengan Quran kita boleh pergi tengok alam ghaib dengan tidak ada dongeng, dengan tidak ada khayal. Nah, syaitan nak masuk celah tak boleh. Sebab hal ni Tuhan sendiri ayat Quran ayat sendiri. Sebab itulah kita dengan Quran ni bukan boleh tengok alam nyata tapi kita tengok alam ghaib. Nah, tengok alam ghaib dengan suluhan ayat Quran. Bukan dengan mimpi, bukan dengan orang tok nujung, bukan gapo dak. Nah, siapa suka hidup dengan alam ghaib, bacalah Quran banyak. Nah, sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bila kita dengan Quran ni, kita nak pegang tali ni dan pucasa lagi duk dengan Tuhan. Masya-Allah, kita dah hubung dengan Tuhan tak nak berhenti. Nah, besarnya hebatnya orang baca Quran dan orang mengaji Quran dan orang amal ayat Quran. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Innallaha basirun bil ibad.